Video ini saya tujukan khusus kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar yang sangat saya kasihi. Semoga rakan-rakan sekalian dapat memanjangkan video ini agar dapat tiba ke bawah duli tuanku insya-Allah. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik yang hina ini harap diampun. Terlebih dahulu, patik memohon jutaan kemaafan daripada tuanku sekiranya video ini mengganggu hari-hari tuanku. Tidaklah patik mahu sembah derhaka menerusi video ini. Jauh sekali bersikap biadab terhadap tuanku. Sebaliknya, patik hanya mahu suarakan pandangan patik yang patik yakini juga merupakan pandangan rakyat yang terbawah. Ampun tuanku. Patik menyedari akan titah tuanku seperti mana yang dilaporkan oleh media-media tempatan berkenaan titah tuanku agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan lebih masa untuk memajukan ekonomi serta memuji usaha Perdana Menteri untuk mengekalkan hubungan baik bersama-sama China. InsyaAllah, Patik akan cuba mencerakinkan tuanku berkenaan dengan hal-hal ini. Ampun tuanku. Patik bersetuju secara asasnya akan titah tuanku agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi lebih masa. Patik sendiri boleh akui betapa Patik juga akan merasa kurang senang sekiranya ada usaha untuk menukar kerajaan secara tebuk atap dalam masa yang terdekat ini kerana ianya tidak bagus untuk kestabilan negara. Namun, dalam masa yang sama, seluruh rakyat sebenarnya tidak nampak usaha Perdana Menteri untuk memajukan ekonomi negara ini. Rakyat hanya nampak seorang Perdana Menteri yang sejak hari pertama beliau menjawat jawatan utama kerajaan ini, beliau hanya fokus untuk menuduh dan menyalahkan musuh-musuh politiknya dengan siri-siri tuduhan yang tidak terbukti hinggalah ke hari ini. Sebagai contohnya, tuduhan atau bayangan betapa Perikatan Nasional konon-kononnya menerima dana judi yang hingga ke hari ini tiada buktinya hingga disahkan oleh Menteri Undang-Undang betapa siasatan tidak pernah dibuka langsung pun kerana ketiadaan asas. Atau tuduhan sakau bertali arus terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akhirnya juga terbukti tiada asas bila mahkamah membuat keputusan membebas dan melepaskan mantan Perdana Menteri tersebut daripada tuduhan. Dan banyak lagi sebenarnya serangan-serangan oleh Perdana Menteri ke atas pembangkang yang Patik rasa tidaklah betah bagi seorang Perdana Menteri untuk bersikap demikian. Ampun tuanku, bukan itu sahaja. Tetapi Perdana Menteri dan kerajaan ini sendiri diperakui tidak ada sebarang dasar atau visi ekonomi yang jelas hinggalah ke saat ini. Izinkan Patik membawa kepada ingatan tuanku tentang satu email yang tular daripada Maybank yang menyatakan antara lain kelembapan ekonomi kita ketika ini adalah berpunca daripada ketiadaan dasar yang jelas oleh Perdana Menteri dan kerajaan. Kita sudah melalui ramai Perdana Menteri, dari Tun Dr. Mahathir hinggalah ke Datuk Seri Ismail Sabri. Dan mereka semua ada visi dan dasar ekonomi yang jelas. Bila dasar ekonomi jelas, pelabur pun akan yakin. Tapi apa yang berlaku ialah pelabur-pelabur asing terus menjual equity-equity mereka di Bursa Malaysia hinggalah ke saat ini tuanku. Dek kerana penjualan berterusan inilah, ringgit kita makin lama makin lemah berbanding dolar Amerika. Dan bila ringgit kita lemah, kos import pasti akan meningkat dan menatijahkan kenaikan harga barang yang sedang menjurut rakyat pada ketika ini. Ampun tuanku, izinkan Patik membawa tuanku kepada peristiwa ketika Town Hall Perdana Menteri bersama-sama para pelajar USIM pada Jun lepas, di mana salah seorang pelajar bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri akan visi dan dasar ekonomi beliau untuk mengurangkan defisit kepercayaan pelajar-pelajar ketika ini, terutamanya ketika mereka habis belajar nanti. Namun, apakah yang dijawab oleh Perdana Menteri? Sakau, rasuah, tak ada benda lain. Langsung tidak menjawab soalan tuanku. Bagaimana ketika gairahnya Perdana Menteri hendak memerangi sakau dan rasuah, tindak tanduk beliau seolah-olahnya bikin tak serupa cakap. Apabila beliau melantik seseorang yang masih ada kes mahkamah prima facie berkait tuduhan rasuah sebagai timbalan beliau. Maafkan Patik tuanku. Namun perkara ini sangat-sangat bercanggah dan rakyat jelata memang sedar akan hal ini. Ampun tuanku, Patik juga bersetuju agar hubungan baik kita dengan China diteruskan. Bahkan inilah yang menjadi asas kepada semua Perdana Menteri kita yang terdahulu seperti Datuk Seri Najib Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahkan Datuk Seri Ismail Sabri. Kesemua mereka memang menjaga hubungan baik dengan China, termasuklah membela panda dan juga menghantar wakil khas kerajaan ke China. Namun Patik berasa kurang senang
bila Perdana Menteri seperti mana dilaporkan pada 3 April 2023 berkata Malaysia sedia berunding dengan China berhubung satu pertikaian yang melibatkan kawasan yang memang ada di dalam kawasan perairan kita. Ini sangat merisaukan tuanku. Takkanlah demi hendak menjaga hubungan baik dengan China, maka kita setuju runding sesuatu yang memang merupakan hak kita. Tidakkah ini seumpamanya menang sorak kampung Tergadai? Ampun tuanku, pada bulan Mac yang lepas, Patik ada mengeluarkan satu video sebegini yang Patik tujukan kepada Duli Yang Maha Mulia As-Sultan Abdullah dan tuanku sendiri. Ketika itu, pentadbiran kerajaan perpaduan badani ini baru sahaja mencecah usia 100 hari. Ketika itu, agak bertepatanlah jika ada mana-mana pihak mengatakan masih terlalu awal. Tetapi kini tuanku, sudah hampir setahun pentadbiran kerajaan ini. Negara kita bukan sahaja tidak maju ke depan, tetapi sedang terkebelakang. Bayangkan tuanku, daripada ekonomi terbaik di rantau Asia Tenggara pada tahun 2022 kepada antara ekonomi yang sangat merudum ketika ini. KDNK kita menguncup ke 2.9% berbanding 8.9% pada tahun lepas. Meskipun dakwaan setengah pihak inflasi telah menurun ketika ini, tapi rakyat tidak merasai pun barangan utama ini turun harga. Semua ini sedang berlaku dan akan terus berlaku sekiranya kerajaan ini terus diterajui oleh mereka yang tidak kompeten tuanku. Dan benda ini bukan Patik sahaja yang kata. Bahkan rakyat jelata juga menyatakan benda yang sama. Ampun tuanku, Patik memohon tuanku. Lihatlah gelombang rakyat yang sedang menolak kerajaan perpaduan badani pada ketika ini. Terutamanya ketika pilihan raya 6 negeri yang baru berlalu itu. Lihatlah betapa gelombang rakyat, terutamanya orang-orang Melayu, mula menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap kerajaan. InsyaAllah Patik yakin betapa tuanku selaku seorang sultan yang berjiwa rakyat, pasti tuanku menyedari semua ini. Titah tuanku tiada salahnya. Namun, raja dan rakyat berpisah tiada tuanku. Sebelum Patik mengundur diri, sekali lagi Patik memohon ampun dan maaf atas ketelanjuran dan kepulasan Patik dalam mendedikasikan video yang tak seumpamanya ini kepada kebawah duli tuanku. Patik tiada sebarang kepentingan peribadi, melainkan hanyalah seorang rakyat yang menyuarakan suara rakyat jelata yang lain yang semakin lama semakin jelas kedengaran. Terima kasih tuanku atas kesudian tuanku menonton video yang hina ini. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Patik memohon mengundur diri.